بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan. Tiba-tiba sambungan ini. Muka surat apa ni? Ha? Ini dalam ini dah tanda muka surat yang ke-13, 14. Betul. Muka surat yang ke-13 ayat 145. Boleh tu? Ni kamera ni pergi ke mana ni? Rakaman live. Lepas ni keluar YouTube apa? YouTube kan. Nak kau adik kau rumah lah, nak kat rumah tak ada. Rumah tak ada. DVD. Oh, alhamdulillah. Buatlah macam-macam mana pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 145. Masih lagi sambungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminaz zalimin. Demi jika engkau bawakan beberapa tanda keterangan kepada ahli kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, niscaya tiada juga mereka mengikut kiblatmu, dan engkau pun tiada mengikut kiblat mereka, dan tiadalah sebahagian mereka mengikut kiblat pihak yang lain. Demi jika engkau turut kemahuan mereka setelah datang kepada engkau ilmu pengetahuan, niscaya adalah engkau ketika itu termasuk golongan orang-orang yang aniaya. Ini sambungan daripada ayat yang dulu berkaitan dengan bagaimana kita memandang kiblat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah faham bahawa pada asasnya dulu, pertama sekali ketika Nabi selepas hijrah daripada Mekah ke Madinah, sembahyang ketika itu umat Islam menghadap Baitul Maqdis. Orang Yahudi di Madinah, dia melihat bahawa kalau begitulah orang Islam menghadap ke Baitul Maqdis, sama juga macam kami. Kami pun menghadap Baitul Maqdis juga. Jadi Islam pun kata, sembah Allah Ta'ala, kenapa sama je dengan kami? Maka Allah turunkan perintah supaya berpaling daripada Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, kepada Baitullah.
Itulah lahirnya Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Yang disebutkan dalam sirah lebih kurang dalam 16 bulan, setahun setengah sembahyang ke arah sana. Jadi sedang Nabi bersembahyang, ketika itu Allah pusingkan, Allah palingkan, malaikat Jibril diperintahkan untuk berpusing Nabi SAW daripada sana, pusing 180 darjah, berpusing daripada utara ke selatan, daripada timur ke barat, pusing terus menghadap kepada Baitullahil Haram. Sebab tu kita nak menghadap Baitullah daripada sana memang tepatlah, daripada Masjid Nabawi, daripada Mekah, Madinah ke Mekah tepat. Arah kiblat ni dia dalam segi hukum fiqh, kalau kita nak tentukan betul-betul memang tak dapat tepat. Kita ikut arah matahari dan kita ikut arah kompas. Memang ni kita panggil orang-orang daripada Jabatan Agama, majlis fatwa yang bijak dalam bab mengatur mana arah kiblat. Sebab tu kalau kita buat surau, kita buat masjid, kita kena panggil orang-orang pakar-pakar Jabatan Agama Islam ni supaya mereka menentukan arah kiblat. Kita tak boleh tentu sendiri. Andai kata kita sembahyang sendiri di mana, di rumah ke di hutan ke, kita tengok matahari ke sana, maka kita pun arah kiblat ke sana, sebab kita tahu matahari jatuh tu adalah arah kiblat. Dan andai kata tersalah sikit, mungkin dia menyerong ke kanan sikit ataupun ke kiri sikit, sembahyangnya tetap sah. Sikit ke sana ataupun sini, sebab nak dapat tepat-tepat kita tak dapat. Kita tak dapat tepat-tepat, kita tak tahu. Kompas bawa tapi tak kerti tengok. Macam atas sejadah tu ada kompas beli kan, tapi mana nak tengok kompas tak tahu juga. Orang bagi petua macam-macam, tengok ni kira utara, jenis tak reti faham. Tak apa, kalau tersalah sikit tak mengapa. Tapi kalau tersalah banyak, kita menghadap semayang, umpamanya kita semayang ke sana, sepatutnya kiblat sana, tapi kita menghadap ke sana. Macam mana pula cerita tu? Habis dah semayang, memang kita tak tahu, kita agak-agak ke sana lah kot, kita semayang, dah habis semayang dah, kata dek tuan rumah tu, kiblat bekas sanalah. Kira sah lah kot. Yang tadi dia kata hukumnya tak sah, kena ulang balik semayang selagi waktu semayang masih ada. Jadi kita semayang pukul 1.30, pukul 2 kita semayang zuhur, lepas tu sampai pukul 4 dapat tahu rupanya kiblat sebenar sana, maka kena ulang balik semayang tadi selagi waktu masih ada. Tapi kalau waktu dah habis, dah lupa dah, tiba masuk waktu asar, baru kita tahu, ya Allah sini rupanya, jadi semayang tadi dikira sah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Jadi menghadap ke utara, ke barat, ke timur, Allah berada di mana-mana. Cuma kalau kita tersalah dalam keadaan tadi. Sebab tu bagi kita nak semayang, kita kena tentu betul-betul arah kiblat. Baik, jadi cerita orang kafir, orang Yahudi ni, mereka tidak akan mahu berpaling kepada sebenarnya kepada kiblat. Mereka pernah pujuk Nabi supaya hari Ahad, wahai Muhammad, ikut kami. Sebab orang ramai dah ikut Nabi, dah mula Islam tu makin berkembang, ramai orang tertarik dengan agama Islam. Orang-orang kafir dah mula risau, macam mana keadaan gini, ramai dah orang ikut Muhammad ni, macam mana ni? Maka dia bincang, dia deal supaya hari Ahad ikut kami, jom kita pergi ke gereja, tapi hari Jumaat kami pula ikut engkau. Sampai macam tu. Ni perbincangan untuk sama-sama untuk bermuzakarah ni dah ada dulu dah. Dia panggil hari Jumaat kami ikut engkau pergi ke masjid, tak apa, no problem. Hari Jumaat kami suruh orang kami semua ikut pergi sama-sama masjid, tapi hari Jumaat, hari Ahad, kau orang pula ikut kami pergi ke gereja. Allah. Maka Allah turunkan ayat, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tolong bagi tahu dekat orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak sembah apa yang kau sembah. Sebab tu dalam Islam dengan orang bukan Islam, dalam berakidah cukup tegas, tak boleh kompromi. Sebab Allah dah sebut ni, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, walaupun kau bagi keterangan macam mana pun, bagilah ayat macam mana pada dia, nescaya mereka tidak akan mengikut kiblatmu. Di orang Nasrani jenis bangsa ni, bagilah hukum macam mana pun pada dia, dia tidak akan mengikut kita hatta sehinggalah kita ikut cara hidup dia. Dan sekarang ni dia nak kita ikut cara hidup dia. Tonton tengok, baru ni Habib Syekh datang. Dia datang ke Stadium Bukit Jalil. Sebelum tu datang ke Melaka, Stadium Hang Tuah. Masya Allah.
Apa kehebatan, kekuatan sampai dia boleh tarik orang daripada mana-mana nak datang semua. Kekuatannya hanya dengan selawat, tapi dia tarik orang semua datang dari Johor, dari Pahang, dari Kedah, semua datang beratus ribu berkumpul di stadium. Ni jarang-jarang kita tengok berlaku benda ni, fenomena. Itu di Malaysia. Dulu di dataran mereka datang berselawat semua. Dataran Merdeka, Malaysia berselawat, subhanallah, seronok kita. Datang ke Melaka berselawat, seronok kita. Dan esok lusa tempat yang sama, tak tahu apa jadi di ambang kemerdekaan. Nampak tak? Yang hari itu kita mengundang rahmat Allah, kita mengundang malaikat rahmat datang sama-sama. Sehari dua lagi kita mengundang siapa yang datang besok ni. Ni cara hidup Yahudi, ni cara hidup Nasrani yang mereka nak ni yang kita bina bang. Kita janganlah kita tolak benda ni semua. Kita nak mengundang rahmat Allah. Saya tengok di beberapa tempat di negeri lain tengok. Malah kemarin saya di Kedah, hari Rabu. Malam di ambang kemerdekaan. Tapi sambutannya bersama dengan pencetus ummah, bersama dengan ustaz, imam muda, bersama dengan artis-artis yang dah berhijrah. Di ambang kemerdekaan dibawa berselawat bersama-sama. Dah tengok kain terpampang-pampang, kain dia punya papan tanda. Kita rasa seronok, ya Allah, kalau beginilah keadaannya mereka mengundang rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, dia nak kita ikut cara dia. Apapun, hatta tattabi'a millatahu, sehingga kamu ikut cara hidup dia. Orang Christmas, kita sambut Christmas sama. Rasa macam tak sambut pula kita nak buat Christmas. Nak juga kita cakap Merry Christmas, nak juga diucapkan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok pemberita-pemberita dekat TV pun kadang-kadang dia ayah Cina dia pun pakai baju Cina, ayah India dia pun pakai baju India. Tak tahu Christmas saya tak sempat tengok, saya jarang tengok TV sekarang, tak sempat pun nak tengok. Tak Christmas dia pakai juga akan menjadi semua Allah. Orang Melayu ni cukup suka ngikut orang. Tengok hari orang kahwin, ni musim-musim kahwin ni kan. Mungkin tempat kita ni kurang sikit lah kot. Yang tempat orang kaya ni, saat lagi dia pakai mula-mula sampai baju Melayu elok dah. Sesi kedua tukar pula pakai Cheongsam, Cina punya style pula. Yang bini dia pun pakai juga sama-sama. Sesi ketiga pukul 3 petang tukar pula Tamil, India pula, dengan sarinya semua pula. Nanti malam kadang dengan Mak Saleh pula, dengan tuxedo, dengan tie, dengan coat, dengan semua untuk belah kek 18 tingkat. Malam kan. Last kali kan orang asli punya style pakai cawat last kalinya. Tak pernah tengok pula orang Cina kahwin ke, orang India kahwin ke, dia tukar pakai baju Melayu, dia tukar bekas ni, lepas ni. Tak ada, itu je baju dia dari pagi mula sampai sudah. Habis sangat dia bawa pergi dekat gambar merata pantai, merata masjid Selat pun dia pergi juga. Saya jumpa kat Masjid Selat, apa hal Cina dia datang? Rupanya nak bergambar. Dia ambil background Masjid Selat. Rupanya Cina pun teringin Masjid Selat. Ambil gambar, background dia cantik. Sekarang ni kita nak orang bukan Islam ikut orang Islam. Sebab tuan-tuan, orang bukan Islam ni dia boleh tuntut kita di akhirat besok. Jangan main-main. Sebab orang Islam dia sepatutnya menjadi guru kepada bukan Islam. Kita ni semua ini jadi guru kepada orang bukan Islam. Dia tengok orang Islam tepat waktu sembahyang, dia sembahyang, ni guru. Dia tengok orang Islam jujur, amanah dalam perniagaan, ni orang Islam. Orang Islam tidak mencuri, ini orang Islam. Kita menjadi contoh kepada orang bukan Islam. Besok di akhirat dia tuntut di hadapan Allah. Dia kata saya duduk dengan orang Islam tapi saya tak pernah tengok orang Islam. Orang Islam pun sama je macam saya, dia kata. Macam. Jadi orang Islam, kita ini menjadi guru kepada bukan Islam. Bukan kita jadi pengikut kepada orang bukan Islam. Cukuplah Allah dah turunkan ayat ni cukup jelas. Bahawa orang Yahudi, orang Nasrani, dia kau bagilah cerita macam mana pun dekat dia, dia tidak akan mengikut agama yang dibawa oleh Nabi dia. Tak akan. Melainkan hidayah Allah Ta'ala. Baru ni saya jumpa seorang Cina Muslim. Dia baru masuk Islam. Waktu dia mula-mula masuk lah, dia kata. Sekarang dah 18 tahun masuk Islam. Dia kata, anak saya kalau tak buat kerja sekolah, saya rotan dia 4 rotan. Tapi kalau dia tak semayang, 8 rotan saya rotan dia. Ini Cina masuk Islam. Allah, saya kata, hebatnya dia. Saya kata, siapa ajar you? Tak ada siapa-siapa ajar. Saya duduk kedai kopi, sembang-sembang saja kawan-kawan Melayu. Tak semayang, 8 rotan saya bagi, dia kata.
Saya tak mau anak saya bodoh macam saya bodoh. Lepas tu apa lagi? Tapi ya, dia kata, saya mula-mula dulu tahun pertama masuk Islam, saya bulan puasa dipanggil buat kerja. Dia buat kerja kontrak rumah-rumah. Bulan puasa dia pergi, ada satu haji yang dia kata panggil saya tolong buat kerja di rumah dia. Dia tak bayar saya sampai sekarang, udah tipu saya. Sekarang kalau haji saya cukup takut. Nama haji saya cukup takut. Alamak, saya kata. Tengok. Ini pandangan. Tapi dia kata saya jumpa dia, saya salam dia macam biasa, saya senyum dia, saya tak pernah nak marah. Tapi dalam hati saya fikir, kalau haji panggil saya buat rumah, saya cukup takut sekarang. Nampak tak? Bahawa orang yang beragama, disangka beragama lah tadi, rupanya bagi contoh yang tak baik. Ini dah sebab dari Islam. Dan dia beritahu, saya dulu orang yang paling anti dengan Islam. Saya tak boleh dengar azan semua, saya marah. Tapi sekarang, saya orang yang paling jaga agama Islam. Subhanallah. Jumpa kat warung dia berbuat, dia pun tak kenal saya siapa. Saya pun first time jumpa dia. Nama dia apa? Saya minta. Dia tunjuk IC dia. Nama saya Imam Syafi'i. Tuan-tuan kalau kenal Imam Syafi'i, dia duduk kat Tanjung Keling. Allahu Akbar. Imam Syafi'i nama dia. Saya kata kenapa buat nama ni? Sebab di Malaysia semua ikut mazhab Syafi'i. Saya pun nama Imam Syafi'i. Ya Allah, ya Tuhanku, hebatnya dia ni. Subhanallah. Kita pun tak boleh nama kan? Tak mampu kita, rupanya dia ni macam itulah hebatnya. Sebab orang yang memeluk Islam dengan hidayah, dia lebih cinta, dia lebih kasih kepada Islam daripada kita dapat Islam dengan cara keturunan lahir tadi. Baik, perintah Allah menyuruh beralih. Mula-mula orang Yahudi dan Nasrani itu mencabar Nabi SAW supaya membawakan bukti-bukti tentang kebenaran Kaabah sebagai kiblat. Ni orang Yahudi dan Nasrani, dia cabar Nabi. Apa bukti kalau Islam itu benar? Tunjukkan kebenaran Kaabah itu sebagai bukti. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai jawapan yang maksudnya, meskipun orang-orang ahli kitab itu diberi penerangan dan bukti. Ahli kitab ni orang mahirlah agama Yahudi dan Nasrani, mereka akan tetap berdegil tiada mahu berkiblatkan Kaabah. Walaupun kau bagi tahulah dekat dia macam mana pun, Allah kata dia tetap berdegil tidak mahu berkiblatkan Kaabah. Allah Maha mengetahui. Oleh sebab itu, orang-orang Islam jangan mengikut kiblat orang-orang ahli kitab itu, kerana masing-masing pihak tidak akan mengikut kiblat pihak lain. Kita tak ikut dia, dia pun tak akan ikut kita. Orang-orang Yahudi berkiblatkan ke arah Baitul Maqdis, dan orang-orang Nasrani berkiblatkan terbitnya matahari. Keduanya saling bertentangan. Satu ke arah timur, satu ke arah barat. Dan sekiranya orang Islam pula yang telah jelas pendapat penerangan dari Tuhan mahu mengikut kehendak golongan ahli kita itu, nescaya mereka itulah orang-orang yang aniaya. Ini sebabnya Allah turunkan Rasul sebagai utusan Nabi SAW, sebagai utusan Allah Ta'ala, untuk menunjukkan contoh kepada kita macam mana cara nak semayang, menghadap kiblat tu bagaimana, berdiri tegak ke ataupun menghadapnya macam mana. Kita masih, kalaulah kita boleh semayang tuan-tuan, ni nak dapat khusyuk dalam semayang. Kalau kita boleh semayang, salli fardul maghribi salasa raka'atin, Allahu Akbar, terus depan Kaabah. Kita yang pernah pergi Kaabah, yang pernah pergi umrah, yang pernah pergi haji, terus pandangan kita nampak depan Kaabah, seolah-olah kita sedang berdiri di belakang makam Ibrahim sedang semayang Allah, di hadapan pintu Kaabah, seolah-olah kita sedang mengetuk pintu rumah Allah. Kalau dapat macam tu, insya-Allah khusyuk semayang. Allahu Akbar. Kita bukan pijak di surau, di lantai, tapi pijak kita di dataran Baitullahil Haram. Adab kita adab kepada Kaabah, direct hati kita nampak ke sana. Allahu Akbar. Hebat kalau boleh dapat gitu. Allah bukakan hati kita direct dapat ke sana. Setiap kali waktu semayang, terus nampak Allahu Akbar, dapat ke sana terus. Insya-Allah khusyuk semayang. Sebab macam-macam cara orang nak bagi khusyuk semayang ni macam mana. Kita buat begini, kita buat begini, buat begini. Yang pernah pergi Kaabah, apalah rasanya kita pernah duduk depan Kaabah. Apalah rasanya mata kita pertama kali dapat tengok Kaabah. Subhanallah. Allah izinkan kaki kita melangkah tawaf. Allah izinkan mata kita ni melihat Kaabah. Allah izinkan telinga kita mendengar labbaik Allahumma labbaik. Lidah kita semua bertutur semua sambut panggilan Allah Ta'ala. Kita dapat tengok depan Kaabah ni, dapat tangan kita sentuh Kaabah, dapat pipi kita letak di multazam, letak semua. Subhanallah. Muka kita ni dapat sujud di tempat tapak betul-betul di hadapan rumah Allah Ta'ala. Apalah rasanya kalau boleh macam tu. Subhanallah, sangat hebat. Jadi ni kerja dakwah kena buat juga. Nak mengajak orang buka Islam kepada Islam kena juga. Dengan cara apa? Jangan pakai banyak teori-teori sangat, ikut cara Rasulullah.
Nabi akhlak. Orang tertarik dengan Islam adalah akhlak Rasulullah. Jadi kita ini nak mengajak orang kepada agama Allah, baiki akhlak. Akhlak yang kena baiki. Tak usah pakai teori macam-macam. Nak bagi orang ramai kat surau, kita mesyuarat kita buat makan kot. Ni kepala otak kita ni, kita pagi kita buat makan. Memang dia datang makan, lepas makan dia tak datang lah. Kalau duk pakai bagi makan datang, memanglah. Kalau kita kata kasar lah bunyi kan. Tapi macam itulah, sebab jangan kita pakai ilmu. Banyakkan majlis ilmu, banyakkan penerangan dengan ilmu, insya-Allah orang akan dekati majlis-majlis rumah Allah Ta'ala ini dengan keberkatan ilmu. Undang tuan-tuan guru, cari tok-tok guru yang alim, yang besar karamahnya, yang mampu menarik orang untuk datang. InsyaAllah Allah berkat tempat kita. Tapi kalau kita duk bagi makan, takut jadi macam lembu. Itulah bahasa kasarnya. Kan bila bagi makan dia datang, tak bagi makan tak datang. Jangan. Kita pakai dengan ilmu. Bila bagi ilmu, lihatlah majlis-majlis yang orang datang, mana dia bagi makan pun. Tuan Guru Habib Syekh Ali As-Sabuni datang ke dekat Payasum, Sungai Udang. 83 tahun umurnya, dah tua dah, jalan pakai tongkat, tapi mampu menarik ribuan orang datang berkumpul. Ribuan orang datang, orang tak ada fikir pun pasal makan ke pasal apa pun, orang tak fikir. Malah orang datang sumbang duit lagi ada. Sebab apa? Sebab kekuatan ilmu kita boleh jadi satu magnet untuk menarik orang ramai dengan syarat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi jangan pakai teori-teori kita lagi dah. Pakai teori bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada manusia bahawa Allah kirimkan Rasulullah itu untuk membetulkan akhlak manusia. Di start daripada kita individu, kita baiki akhlak kita. Hebat tuan-tuan. Tadi sembahyang maghrib tadi, saya puas hati. Zikirnya begitulah, macam mana tuan guru ajar kita, ikut macam itulah. Lepas maghrib mesti la ilaha illallah, selepas istighfar semua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, jangan kurang. Kena begitu. Kalau tak buat pun saya akan buat juga. Biarlah orang tak buat, saya buat juga, saya tak akan berhenti. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna 7 kali, buat 7 kali. Komplitkan. Insya-Allah. 2 waktu, maghrib dengan subuh. Maghrib dengan subuh. Kita dah belajar, kita dah faham. Kena buatlah. Sebab ini rupa-rupanya kita buka dalam kitab-kitab hadis, ini menjadi pendinding api neraka. Ini menjadi jaminan untuk kita masuk syurga. Sebab daripada maghrib sampai ke subuh besok, anda kata kita meninggal dunia pada malam ini, insya-Allah dijamin masuk syurga. Kerana lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Besarnya peranan dia. Itu sebab jangan nak cepat-cepat. Nak baliklah, siapa nak balik, tapi dia tak tahu betapa pentingnya kalimah ini diucapkan sebagai satu declaration. Waktu maghrib kita nak masuk sampai pagi besok, kita tak tahu jaminan kita malam ni. Dan besok subuh begitu juga. Lepas subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah itu jaminan dia sampai ke malam. Siang sampai ke maghrib, maghrib sampai ke subuh besok balik. Di putaran itu kita berada dalam lingkungan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata Allah menjemput kita, insya-Allah dia menjadi pendinding daripada api neraka dengan kalimah-kalimah yang kita lafazkan tadi. Sebab tu penting sangat benda-benda seperti ini tuan. Ni sebab tu dalam akhlak kita berdakwah pada orang bermula dengan bagaimana kita duduk di atas sejadah. Orang Yahudi, orang Nasrani tak begitu, tapi bermula dengan akhlak yang hebat. Dari sinilah akan terbentuknya hati kita yang cukup lembut, budi bahasa kita yang cukup halus. InsyaAllah orang tertarik dengan agama kerana kita sentiasa menjaga sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa orang boleh melanggar perkara-perkara yang haram? Benda yang haram, dia terjadi kerana meninggalkan sunnah. Sunnah terjadi ditinggalkan kerana meninggalkan adab. Jadi mula-mula sekali bila kita ambil remeh tentang adab, maka dia akan menjadi remeh tentang sunnah. Bila dia sudah meremehkan sunnah, maka dia akan meremehkan benda-benda yang haram. Nampak? Ni yang dia bukan benda haram ni bukan jadi tiba-tiba, tak, sebab dia
mula-mula tak jaga sunnah. Bila kita tak jaga sunnah, maka yang haram akan mudah kita langgar. Maka untuk nak jaga benda haram, bermula jagalah sunnah. Nak jaga sunnah, mula-mulanya jagalah adab. Inilah kata Imam Hanafi. Kata dia, sebelum kamu belajar ilmu, maka belajarlah dulu tentang adab. Rupa-rupanya adab ni lah diajar sampai bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya orang belajar tentang adab. Seorang anak guru Imam Malik datang 10 tahun belajar dengan Imam Malik. Dalam masa 10 tahun, 7 tahun belajar adab sahaja. 3 tahun baru belajar ilmu. 7 tahun belajar adab sahaja. Bila dengar Imam Malik dah meninggal dunia, sedih dia, rasa serba salah, rasa bersalah. Kenapa rasa bersalah? Dia kata, kenapalah aku tak belajar adab terus sampai 10 tahun. Kalau aku tahu aku belajar adab subuh sampai 10 tahun. Rupanya ilmu tu duduk nombor 2 untuk dapat ilmu tu, tapi adab tu nombor 1. Sebab dalam Islam ni hebatnya bila kita tahu tentang adab. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, orang bukan Islam ini, dia sangat hormat kepada kita kalau kita menjaga adab. Inilah dia akhlak dalam Islam. Sebab tu hari ni orang tak ada adab, orang hilang adab. Anak-anak adab dengan mak ayah bagaimana? Kita adab dengan tuan guru macam mana? Kita adab dengan ulama bagaimana? Sebab tu orang boleh maki ulama, orang boleh kata dekat ustaz, orang boleh kata, ish, ya Allah, kau tak tahu je adab macam mana. Anak boleh pijak ayah, anak boleh tendang mak, dah hilang habis dah adab semua, subhanallah. Hari ni yang menjadi masalah itulah, maka Allah turunkan Rasul itu adalah untuk membetulkan akhlak manusia. Akhlak dulu ini berbetulkan, hari betul-betul, insya-Allah dia akan indah, jadi cantik. Jadi Islam ini dia terbina dengan akhlak yang mulia, barulah orang-orang bukan Islam dia akan tertarik kepada Islam. Ingat, jangan ikut teori kita, ikut bagaimana yang Allah ajarkan. Jadi sebab itu bab tentang orang Yahudi, orang Nasrani yang cabar Nabi ni kita dah faham dah, bahawa mereka mengajak Nabi untuk sama-sama tunjukkan bukti. Setelah dia tunjukkan bukti yang satu, nak bukti yang kedua pula. Dah dapat bukti kedua, nak bukti ketiga pula. Masya Allah. Ada satu kisah zaman Nabi Musa alaihissalam. Seorang yang sangat jahat. Ini diceritakan oleh Tuan Guru Syekh Nuruddin minggu lepas. Seorang yang sangat jahat, memang samsing sungguhlah. Kalau ikut cerita kita, semua bahasa yang berat-berat ni pergi kat dia lah. Zaman Nabi Musa, dia baca kitab Taurat. Seorang yang sangat jahat ni tadi. Ketika dia mati, yang orang terlalu jahat ini tadi, dia meninggal dunia, Allah wahyukan, Allah bagi tahu kepada Nabi Musa kena mandi uruskan jenazah dia ni. Limadha ya Allah? Kenapa aku kena buat benda ni? Ni orang jahat ni, orang jahat paling-paling samsing. Memang jahat, subhanallah, terlalu jahat, tapi kenapa aku pula kena uruskan jenazah dia ni? Allah kata pada Nabi Musa, wahai Musa, dia pernah membaca kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi dia dalam Taurat itu, bila dia jumpa nama perkataan Muhammad, dia berselawat kepada kekasih aku, maka aku beri kemuliaan kepada dia. Hanya dengan selawat kepada nama Rasulullah, Allah beri kemuliaan di hari kematiannya. Bayangkan, kita hari-hari dengar nama Rasulullah, tapi punya berat mulut nak berselawat, Allah bagi kemuliaan. Lepas tu kita berselawat tadi, kita berselawat semua tu. Yang kita selawat itu adalah, bukan kita selawat, kita minta Allah tolong sampaikan salam kepada Rasulullah. Allahumma, wahai Allah, tolong sampaikan salam kami, salli ala Sayyidina Muhammad, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Bukan kita yang direct kepada Rasulullah, tapi kita minta Allah tolong sampaikan kepada Rasulullah. Kita selawat sekali, tapi Allah selawat 10 kali. Macam mana Allah selawat? Kita selawat dengan kemampuan kita sebagai seorang hamba. Itu pun bukan kita direct sampai salam kepada Rasulullah, kita minta Allah tolong sampaikan. Apalah kita ini, terlalu kecil sangat. Tapi kalau Allah sudah bersalawat kepada kita dengan segala kehebatan Allah, maha kaya Allah, Allah sampaikan selawat dan salamnya kepada kita, bagaimana hebatnya kita. Sebab itu orang yang rajin berselawat kepada Nabi ni, Masya Allah, Allah berikan kemuliaan. Maksud Allah berselawat, Allah redha, Allah sampaikan segala keredaannya kepada kita sebagai hamba.
Kalau nak keredaan Allah, banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini membentuk akhlak, yang ini membentuk adab, yang ini membentuk kelembutan, yang ini membentuk himmah dalam diri kita. Sebab tu kita hairan, kita tengok kenapa ulama-ulama ni cukup lemah lembut orangnya, cukup budi bahasa orangnya, senyumannya cukup manis, subhanallah. Rupa-rupanya kehebatannya dalam selawat kepada Nabi itu terlalu ikhlas disampaikan Rasulullah. Jadi kita jangan selawat sambil-sambil sahaja. Kalau tidak, sampai bila pun tak usah nak tawan hati orang kafir, orang bukan Islam, nak tawan hati orang Islam pun payah. Sama-sama kita pun orang menyampah. Sama-sama kita pun orang tak berkenan. Apalah tak kena kita ni, rupa-rupanya barangkali dekat sini. Kita duduk ni, kita duduk rapat-rapat ni. Kita tak akan boleh duduk macam ni kalau roh kita tak sama-sama bersatu. Kita ada roh. Roh itu yang nak duduk sama-sama. Tuan-tuan tak boleh duduk kat saya kalau tuan-tuan tak boleh ngam dengan roh saya. Sebab tu ada orang yang ustaz ni tak apalah belah lah. Sebab roh dia tak ngam. Yang boleh duduk ni yang roh yang ngam ni semua ni. Alhamdulillah. Boleh duduk rapat, boleh bertimpa lutut lagi, punya lagi mesra tu. Sebab tu bila roh tu sudah bersatu, roh tu sudah menyatu dekat, dia boleh duduk sama-sama. Bahawa banyak kekuatan tu yang orang panggil aura-aura tu. Tapi roh itulah yang mendekatkan diri kita sama-sama. Lepas tu kalau Tok Guru datang, tengok orang-orang tu, cuba tengok ustazah, dia punya roh dia, subhanallah. Orang bukan duduk jauh sini, dari meja tepi kaki ni sampai kena melimpah-limpah. Kalau atas pentah, dia berada atas pentah melimpah-limpah sampai ke bawah. Punya hebatnya dia punya roh, kekuatan tarik. Sudah tunggu yang lain kita tengok macam ni rupanya. Setakat saya macam ni lah, jauh-jauh semua duduk kan. Tapi dia tak duduk kat luar sana, saya seorang kat dalam ni lagi teruk dah. Semua duduk jauh, hilang roh. Ni yang berlaku sekarang di masjid-masjid. Tuan-tuan tengok orang belajar di masjid, seorang duduk tepi tiang, pakat jaga tiang takut runtuh. Yang seorang duduk jaga tiang sana, semua pakat pegang tiang takut runtuh. Ustaznya duduk seorang. Saya geleng kepala tengok, ya Allah, kalau jadi aku tak nak mengajar, cakap tak nak lah, baik aku balik. Pergi masjid. Tak masjid Adi mungkin dekat sikit, nampak masjid Alami tu kat MTC. Ada 8 orang, ustaz pompang ceramah, ya Allah. Saya singgah sembilan maghrib, geleng kepala, kalau macam ni, Assalamualaikum, aku tak mau dah. Tak nak mengajar apa benda. Nak belajar tak ada roh. Orang nak belajar pun tak ada roh, sakat duduk dengar Allah. Tak ada apa. Apa yang kita boleh buat? Bila duduk macam ni, kita ada semangat nak mengajar, kita sangat nak belajar kan. Jadi sebab tu ilmu yang Allah Ta'ala nak bagi ni, bila dalam tu ada roh sendiri. Jadi tuan-tuan kena wujudkan banyak roh-roh agama dalam sini, insya-Allah. Panggilan-panggilan azan tu semua ada roh yang sampai ke telinga-telinga tu, panggilan itu datang. Dia sendiri nak start motor datang sebab panggilan tu ada roh. Itu sebab muadzin yang ada roh. Jangan sekadar muadzin yang melafazkan Allahu Akbar, tak ada roh. Barangkali, tapi kalau ada roh, tak sedap pun tak apa, tapi orang datang. Sebab panggilan tu sampai, roh tu kuat. Macam itulah. Kini kalimah-kalimah Allah bukan milik kita, bukan kita reka-reka. Yang kita reka pantun kita reka, tapi azan Allah punya kalimah, bukan hak milik kita. Ayat Quran bukan kita punya, Allah punya. Yang kita nak baca ni kalimah Allah, yang kita nak terang ni kalimah Allah. Saya sendiri tak berani nak menerangkan, takut salah. Bukan boleh berani-berani kita menerangkan. Hukum menerangkan ilmu tafsir, kalau kita tak tahu, hukumnya haram dan menjadi isi api neraka. Kalau kita tak faham, kita tak tahu, dan kebetulan kita terang-terang tu betul pula apa yang tu, kebetulan pun tak boleh sebab kita tak ada ilmu. Maka tuan-tuan, ni bahaya yang besar. Bahaya yang besar kalau kita tidak ada ilmu. Sebab itu, apa pun disebutkan bahawa dalam keadaan begini sekarang ini, orang yang bukan Islam, dia nak tertarik kepada Islam dengan akhlak. Jadi kita stop. Kalau ada program-program yang boleh mengundang murka Allah, jangan buat. Tapi kalau ada program-program yang mengundang rahmat Allah, dialu-alukan, buatlah, insya-Allah. Kita ada padang, kita ada tempat tu, tengok ada pasang kemah tu, buat apa kena ikut. Kita ada benda, silakan untuk mengundang rahmat Allah. Tapi jangan buat benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Besok takut bala yang datang. Gelombang kedua apa? Banjir akan kedua datang. Tengah tunggu ni tak tahu bila. Daripada 24, 25, 26, biasanya musim-musim 25, 26 Christmas tu lah. Ni selamat lagi dengar adalah Kuantan tak pernah terfikir tenggelam. Kuantan yang sebesar tu tenggelam. Ini kan Bukit Rambai apa? Rambai Jaya. Allah nak bagi sekejap je kalau nak. Jangan mengundang murka Allah Ta'ala. Na'udzubillah.
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka kitab mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi golongan dari mereka sememangnya menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Ayat ini menceritakan bahawa di antara orang-orang Yahudi itu ada yang mengenal junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dengan arti kata mengenal dengan cukup yakin mengikut hasil pembacaan mereka dalam kitab Taurat ataupun Injil, yang melebihi yakinnya terhadap anak-anak mereka sendiri. Tetapi segolongan pendeta-pendeta Yahudi yang lain sengaja menyembunyikan kebenaran walaupun mereka sedia ada mengetahuinya. Inilah sifat orang-orang Yahudi. Walaupun dia tahu tapi dia sembunyikan. Kenapa dia sembunyikan? Sebab orang-orang pendeta-pendeta Yahudi ni, dia orang dapat upah. Jadi orang akan taat pada mereka apa saja orang minta tolong kepada ulama-ulama dia lah ni. Pendeta-pendeta Yahudi ni, sesiapa orang yang datang minta tolong dia akan dapat upah, dapat duit. Jadi andai kata orang tahu Muhammad Nabi ni adalah seorang utusan Allah, maka orang akan berpaling kepada Rasulullah. Bila berpaling kepada Nabi, maka hilang dia punya income. Ni dah berlaku dah dulu ni. Hilang dia punya pendapatan. Orang tak taat dia lagi, dia tak dapat duit lagi, tak dapat apa-apa lagi, dah orang tak hormat dia lagi. Akhirnya dia sembunyikan kenyataan ini. Inilah perangai pendeta-pendeta Yahudi dahulu. Sebab itu mereka sembunyikan. Kenapa nak sembunyikan? Sebab dia tak dihormati lagi. Ni yang kita takut, tuan-tuan. Takut sangat sekarang ni yang berlaku. Kita nak kata pun tak kena. Kadang-kadang tak usah sebutlah, lagi sebut tanya orang. Kerana duit, orang sanggup bergaduh-gaduh nak jawatan. Kerana elang yang sedikit. Sebab kalau dia tak ada besok, duit tak dapat lagi pada dia. Maka dia mempertahankan walaupun benda salah. Contohnya begitulah. Kalau kita rasa kita tak boleh, jangan lagi pegang. Sebab besok kan ada cerita dalam apa nama tu, Isra Mi'raj tu, yang tanggung kayu api tu. Dah mampu tak mampu nak tanggung lagi. Besok tunggulah. Kenapa? Kerana dia ada allowance. Kerana ada allowance, orang berebut-rebut nak jawatan. Masya Allah. Ni yang jadi dalam masyarakat sekarang ni. Sama macam cerita yang berlaku dalam Yahudi dulu. Orang berebut nakkan sesuatu kerana mereka itu sanggup menyimpan, menyorok kebenaran. Tuan-tuan, hidup kita mudah. Yang benar, katakan benar. Kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan. Kalau benar itu, tunjukkan benar wahai Allah. Wa arinan batilan batila. Kalau salah, tunjukkan salah ya Allah. Jadi maksudnya, apa yang kita nampak benar, mudah-mudahan Allah pun kata benar. Apa yang kita nampak salah pada sisi Allah, juga salah pada sisi kita. Jangan terbalik. Orang nampak benda itu benar, kita jadi salah. Orang nampak salah, kita jadi benar. Allah. Sebab itu minta doa, ya Allah, tunjukkan kepada aku yang benar itu benar, supaya aku dapat taat padanya ya Allah. Tunjukkan yang salah itu salah ya Allah, supaya aku dapat menjauhinya ya Allah. Minta kepada Allah benda itu. Hal ini telah diceritakan sebagaimana seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, Allah telah menurunkan ayat ini, ayat ke-146. Apakah orang-orang ahli kitab mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri? Jawab Abdullah bin Salam, ya Umar, aku mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala aku terlihat akan dia sebagaimana aku mengenal anak-anakku sendiri. Sebab apa? Sebab mereka kenal Nabi daripada kecil lagi. Daripada Nabi lahir lagi, mereka dah tahu, mereka dah kenal. Nabi membesar di tengah-tengah mereka. Mereka kenal sangat ni seorang Al-Amin, seorang yang sangat-sangat terpuji akhlaknya. Tetapi mereka tidak mahu menerima kebenaran. Kenapa? Sebab bab tadi, mereka tidak mahu mengakui. Selain daripada itu, Nabi-Nabi terdahulu semua daripada keturunan Yahudi. Nabi Ibrahim keturunan Yahudi. Jadi tiba-tiba datang seorang Nabi keturunan Arab. Tak mau terimalah orang-orang ni semua. Sebab sebelum ni semua orang-orang Yahudi, keturunan-keturunan dia. Nampak tak? Mereka memperjuangkan bangsanya, asabiyah. Dia nak, kalau keturunan kami saja yang boleh. Orang lain tak boleh. Dah berlaku benda-benda begini zaman dulu lagi. Tiba-tiba Allah utuskan seorang Nabi yang keturunan Arab Quraisy.
Yang Arab Quraisy itu pula bukan daripada keturunan bangsawan, orang kaya, tapi dia seorang hamba dan anak orang miskin. Lahir pula bapaknya dah meninggal dunia, anak yatim lagi. Siapa nak terima jadi nabi? Ni orang Yahudi tak boleh terima ni. Sedangkan mereka tahu, lepas tu dalam kitab Taurat dah disebut, dalam Injil dah disebut, dalam Suhuf disebut, nama Rasulullah yang mulia tadi disebut dalam syurga lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wasallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Muhammad yang awal, wasallim Muhammad fil akhirin, Muhammad yang akhir. Ada dua, satu Muhammad yang awal, satu Muhammad yang akhir. Kita dulu baca kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wasallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wasallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Selalu dengar, dah 2-3 kali dengar imam baca salah. Fil mala'il a'la, fil mala'il a'la. Mala tu pendek, mala'il a'la, bukan mala'il a'la. Makin tegur. Sekali dua dengar, mungkin saya salah dengar. Bila dengar, salah ni lama tak boleh kena panggil. Salah tu, bacaan mala tu pendek, mala'il a'la. Muhammad yang awal ialah nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Jasadnya belum ada, tapi nama nabi dah ada dalam syurga. Ketika Nabi Adam AS dilahirkan, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam. Allah suruh Nabi Adam berselawat kepada Muhammad. Siapa itu Muhammad? Kata Nabi Adam, itulah khatamul anbiya wal mursalin, nabi penutup segala para nabi. Nama nabi dah ada dalam syurga waktu Nabi Adam dicipta. Mula-mula Allah Ta'ala cipta manusia, Nabi Adam, nama nabi dah disebut dalam syurga. Itu Muhammad fil awwalin, Muhammad yang awal. Muhammad fil akhirin yang mana? Inilah Nabi Muhammad yang akhir, yang jasadnya, zahirnya, dirinya berada, itulah Muhammad yang akhir disebutkan. Ini diterangkan daripada para mufassirin, ulama, bahawa Nabi punya mulianya, Nabi itu dah ada daripada dalam syurga lagi namanya, sehinggalah sampailah Nabi wafat, tercipta Nabi itu, dan nama Nabi dikekalkan sampailah hari kiamat. Sampai hari kiamat, sebab Allah dan Muhammad tidak pernah berpisah, tak boleh berpisah, sehingga orang nak masuk Islam kena sebut dua ni, asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita beli frame pun taruh frame dua, ada Muhammad, Allah. Kenapa tak tulis Allah Harun, Allah Zulkifli? Boleh suka-suka. Nabi kan banyak, ada 25 lebih yang dalam sebut Al-Quran, beratus. Kita pun nama lain lah, nama Allah dengan gandengan, tak boleh. Dia kena Allah wa Muhammad. Itulah mulianya Rasulullah kedudukannya. Sehingga begitu Allah muliakan, nak mengucap syahadah saja, nak masuk Islam syarat dia, kau kena sebut dua nama ni, Allah wa Muhammad. Begitulah kedudukan Rasulullah SAW punya mulia, tak boleh berpisah sampailah hari kiamat. Sebab itu kita sebagai umat Nabi, apalah langkah kita nak memuliakan Nabi, apalah tanda kita sebagai umat Nabi. Setiap itu ada tanda. Nak hujan nampak awannya, sakit perut tanda nak buang air, ada tandanya. Kita umat Nabi apa tandanya? Ni ayat ini disebutkan bahawa Nabi menyebutkan bahawa sebagai Nabi, dengan mereka mengenal Nabi sebagai Nabi dengan arti kata mengenal dengan cukup yakin bahawa hasil bacaan mereka dalam kitab Taurat ataupun Injil, mereka kenal Nabi lebih yakin daripada anak-anak mereka sendiri. Okey, khalas bab ni. Sekarang ni apa tanda Nabi kenal kita sebagai umat dia? Apa yang ada pada diri kita yang menunjukkan kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu Nabi suruh kita berbeza daripada orang-orang bukan Islam. Buang janggut, buang misai, licin terus. Mana dia sunnah Nabi? Mana sunnah Nabi sebagai umat Nabi? Sekurang-kurangnya ada sikit tanda sunnah Nabi. Kita pakai jubah. Kenapa pakai jubah? Sebab sunnah Nabi. Hari Jumaat kita pergi masjid, Nabi kata pakai baju putih. Kenapa? Sebab Rasul suka baju putih. Contoh cerita banyak lah. Bila nak kata Nabi suka, hari Jumaat baju putih, tak ada baju lain lagi dah. Tak
kiralah tak dapat baju jubah putih, cari baju kemeja putih. Tak dapat kemeja putih, t-shirt putih. Tak ada juga, ambil telekong orang rumah bawa pergi pakai. Sarung duduk depan, tunduk. Jangan angkat-angkat kepala, terperanjat orang sekarang. Bila nak sembahyang kan keluar kepala je kat atas tu. Apa hal ini? Dah tak ada ni yang ada yang putih kita kat rumah. Allah, kita nak pergi kerja, standby satu baju, sangkut dalam kereta, bawa satu baju lipat tak ni untuk Jumaat. Muliakan Jumaat dengan pakaian putih sekurang-kurangnya sebagai umat Nabi. Apalagi yang nak membezakan kita dengan orang bukan Islam yang Nabi suka. Sebab itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi beli baju, Nabi beli jubah, Nabi keluar daripada kedai, seorang sahabat bawa, "Ya Rasulullah, cantiknya jubah engkau, boleh bagi aku tak?" Nabi buka, Nabi bagi. Nah, nampak dek sahabat lain, sahabat tu marah. "Kenapa engkau minta dekat Rasulullah? Sedangkan ni baju Nabi, kena minta kenapa?" Marahlah dia. Kata sahabat ni tadi, "Engkau tahu tak, baju ini yang aku nak pakai ini, baju inilah untuk dibawa ke akhirat besok. Bila aku mati, aku nak dikapankan dengan baju Rasulullah." Allah. Kalau baju Rasulullah sudah ada dekat dia, dijamin tidak terbakar api neraka. Apa-apa yang pada Rasulullah ada pada kita, tidak dijamin tidak terbakar api neraka. Khalid ibn Walid, panglima perang. Perangnya tak pernah kalah, menang sentiasa-sentiasa. Masya Allah, apa hebatnya? Rupa-rupanya satu hari dalam peperangan, jatuh serbannya tengah-tengah medan perang. Bila terjatuh serbannya, berebut, pergi tangkap serbannya, pergi ambil serbannya balik. Rupa-rupanya dalam serban dia ada sehelai rambut Rasulullah letak itu. Ini kasih mereka, cinta mereka kepada Rasulullah. Sampai begitu, apa saja pada Rasulullah, mereka nak sikit. Ya? Sebab itu kita kena carilah pada kita. Saya tak mampu Ustaz, semua saya tak ada Ustaz. Janggut jenuh buah minyak tak naik-naik Ustaz. Jubah saya nak pakai, gerun. Ingat senang nak pakai jubah, gerun. Nanti orang tolak jadi imam kan? Oh, dia kata tak berani, kata. Ada jubah orang hadiah kemarin pergi umrah, balik haji, orang bagi 3-4 helai, tapi sampai sekarang saya tak berani nak pakai Ustaz. Ada? Tak berani nak pakai. Bukan sebarang orang Malaysia, orang tak berani. Habis apa benda yang ada? Saya hanya mampu satu ya Ustaz. Kahwin 4 saya mampu Ustaz. Nampak macam mana yang tu je dah mampu? Apa yang boleh kenal sebagai umat Nabi, carilah. Sebab itu kita dengar dalam ceramah-ceramah Ustaz, dia kata Nabi hampir wafat, Nabi sebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rupanya bukan. Nabi akhir daripada hayatnya, Nabi sebut as-salah, 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 semayang, tolong jaga semayang. Itu pesanan Nabi sebelum wafat. Dan bila Nabi sebut ummati, Nabi bangkit di akhirat besok. Bila bangkit kali pertama, yang pertama Nabi sebut umatku. Mana umatku? Nabi cari kita ni semua. Nabi dibangkitkan daripada alam mahsyar besok, pertama sekali celik-celik mata Nabi terus cari kita. Nabi tak cari isterinya, Nabi tak cari putrinya dulu, tak cari anak-anak dia, tak. Nabi terus ummati, ummati, mana umatku? Ya Allah, punya kasih Nabi pada kita begitu. Di sekarang ni tuan-tuan, sebab itu ayat yang kita baca ini, bagaimana mereka mengenal Nabi, mereka mengenal Nabi SAW lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi jawab Abdullah bin Salam, Sayyidina Umar keheranan lalu bertanya, bagaimana caranya itu? Jawab Abdullah bin Salam, aku naik saksi, benar-benar Muhammad itu utusan dari Allah yang telah menyebutkan sifat-sifatnya dalam kitab kami. Sedang aku mengenali anak-anakku hanya percayakan kepada isteriku. Belum tentu boleh mempercayai 100% apa yang dilakukan oleh perempuan. Macam mana kita kenal anak kita? Sebab isteri kita kata ni anak kita lah. Tapi dia kata belum tentu boleh percaya 100%. Tapi aku kenal Nabi SAW lebih daripada aku kenal anak-anak aku sendiri, kata Abdullah bin Salam. Sebab itu kalau kita tanya, kenapa bila orang meninggal dunia, Pak Imam Khatib, Imam baca talqin akan sebut nama anak, nama si mati binti mak. Dan di akhirat besok dipanggil pun binti ibu. Dia tak panggil bin ayah. Sebab yang hanya tahu siapa anak ini adalah maknya. Mak cuma satu, tapi ayah boleh ramai. Boleh macam-macam. India boleh, Bangla boleh, Nepal pun boleh. Anak tu jadi kacukan, dah merah, kuning, pali, hitam, biru. Yang tahu anak ni siapa hanya isteri, hanya ibu. Sebab itu dipanggil anak binti nama ibu. Jadi kita tak tahu. Sebab itu dia kata kita tak tahu apa yang dilakukan oleh orang perempuan. Dan hukumnya tidak boleh menuduh perempuan-perempuan yang solehah
perempuan-perempuan yang beriman, kita tidak boleh menuduh dia melakukan yang tak baik, berdosa kita. Tak boleh tuduh. Kita dicuriga dengan isteri kita yang bukan-bukan, tak boleh, berdosa tanpa saksi. Jangan. Jangan dituduh sembarangan pada isteri yang solehah. Tujuan perkataan Abdullah bin Salam itu ialah kenabian adalah 100% boleh dipercayai kerana adanya pengakuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan sifat-sifatnya dalam kitabnya. Tetapi tentang benar tidaknya anak adalah adakah dari benih suami atau benih orang lain, sekadar mengikut pengakuan sang isteri sahaja, belum dapat dipercayai. Tidak selamanya pengakuan isteri boleh dipercayai, kerana ada kalanya sang isteri berlaku curang, berbuat khianat. Benih yang dikandungnya itu dari orang lain diakunya daripada benih suaminya sendiri. Itulah sebabnya Abdullah bin Salam lebih mengenal kepada Nabi dari anaknya sendiri. Sebab Nabi adalah yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Pengakuan itu disebut sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kan yang mula-mula kenal Nabi ni siapa? Pendeta Yahudi. Dibawa Nabi dalam perjalanan bersama datuknya, sebenarnya bapa saudaranya, ketika dalam perniagaan daripada Mekah nak pergi ke Syam. Tiba-tiba Nabi berhenti di bawah pokok itu, dan bapaknya pergi jumpa dengan orang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi kata, ini tanda-tanda kematian yang berhenti, anak berhenti di bawah pokok itu, buka-buka belakangnya ada khutmun nubuwah di belakangnya. Itulah tanda kenabian. Tanda itu disebut dalam kitab sebelum itu. Sahih, inilah orangnya, tak salah lagi, sifatnya begini, orangnya begini, Masya Allah, inilah orangnya. Tetapi mereka tetap tidak mengakuinya, tak mau percaya. Sebab itu Islam ni tuan-tuan, cabarannya sangat hebat. Kalau ikut-ikut sekarang, terbentang Quran dengan terjemahan makna sekali. Kenapa masih orang tidak mau meyakini Al-Quran? Kenapa orang tidak mau berbalik kepada Al-Quran? Sedangkan semua hukum ada dalam Quran. Ni kita cerita zaman Yahudi, cerita zaman Nasrani, zaman Jahiliyah. Nabi dah tinggalkan kita selama 1400 berapa? Hijrah 1435, betul 1435 tahun Nabi tinggalkan kita, menurut akhir hijrah. Daripada zaman Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Rasulullah. Zaman Nabi Isa sampai Rasulullah kosong. Berapa tahun? Setengah ulama kata 500 tahun. Vacuum, zaman kosong. Ditinggalkan 500 tahun, maka umat jadi jahiliah. Tak ada Nabi, umat jahiliah. Sekarang Nabi dah tinggal kita 1400 tahun lebih, hampir 1500 tahun lebih. Agak-agak jahiliah macam mana kita ni sekarang? Bila tak ada Nabi, zaman Nabi Isa ada Nabi. Lepas Nabi Isa, Nabi Muhammad kosong. Zaman itu diperkenal sebagai jahiliah. Sebab dah tak ada siapa-siapa pemimpin. Datang Nabi membetulkan balik umat kepada agama, kembali kepada Islam. Sekarang Nabi dah tak ada 1400 tahun lebih dah bah. Agak-agak macam mana teruknya jahiliah sekarang. Sebab itu sekarang disebut jahiliah moden. Dia siapa yang beruntung? Beruntunglah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Rasulullah, dapat melihat wajah Nabi, mendengar kata-kata Nabi, ikut apa yang Nabi ajarkan kepada mereka. Beruntunglah mereka. Tetapi Nabi kata, tuba wa tuba wa tuba. Beruntunglah kamu, beruntunglah kamu, beruntunglah kamu. 3 kali Nabi sebut. Berbahagialah kamu, berbahagia kamu, berbahagia kamu. Orang yang tak jumpa dengan Nabi, tak dapat tengok wajah Nabi, tak dengar kata-kata Nabi, tetapi tetap menjaga sunnah-sunnah Nabi. Itu je yang kita ada, tuan. Maka peliharalah sunnah Nabi, jagalah apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Kembali kena baca Al-Quran. Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran. Itu saja. Jadi sekarang ni Allah bagi Al-Quran. Kita kenal Al-Quran, kita yakin Quran, ya yakin. Habis kenapa tak ikut Quran? Kita kata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi ada segolongan yang kata sami'na wa asayna, kami dengar tapi sorry, kami tak nak ikut. Ni yang jadi masalah. Umat kalau sudah jadi jahiliah, tak ada pimpinan, habis. Siapa yang tinggal sekarang? Maka Allah, Nabi kata, tu al-ulama warasatul anbiya. Kita tahu ulama ni pewaris Nabi. Ulama-ulama kata apa? Inilah nabi-nabi akhir zaman. Nabi-nabi akhir zaman itulah ulama-ulama tu yang tinggal. Berapa kerat tinggal ulama-ulama sekarang ni? Seolah-olah mereka lah yang menjadi nabi-nabi akhir zaman.
Bukan mereka Nabi, jangan salah faham lah ni. Risau juga salah cakap ni gerang. Mereka seolah Nabi akhir zaman yang menjaga sunnah Nabi, yang pelihara sungguh jaga-jaga ni. Sebab nak melihara sunnah Nabi akhir zaman sangat susah tuan-tuan. Sebab itu apa yang Nabi pesan pada kita, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ni amalan-amalan kita boleh buat. Kita belajar bagaimana kita kenal Nabi. Ya, kenal. Tapi bagaimana cara kita kenal Rasulullah? Kalau di rumah kita satu kitab sirah Nabawiyah pun tak ada. Ni orang Yahudi, dia dapat tengok, dia kenal Nabi, berbesar sama-sama, tengok sama-sama, pun boleh jadi kafir, pun yang tak nak ikut. Ini kan kita kenal Nabi hanya dengan membaca, dengan kuliah-kuliah sahaja. Allah, jauh manalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebab itu kalau kita nak kenal seseorang, bukan kita jumpa dia di surau, kita jumpa di masjid. Kenal kat mana? Jumpa kat masjid, kenal. Kau belum kenal, kata Sayyidina Umar. Kalau kau nak kenal dia, kau ajak dia pergi bermusafir, baru kau kenal siapa dia. Ajaklah pergi Kuala Lumpur sekali. Pergi Kuala Lumpur, naik kereta dengan kita, duit minyak kita, duit makan kita, duit tol kita. Dah tu bawa kereta pun kita. Mana dia ni? Asal sampai tu terlelap. Sampai tu terlelap, tidur saja. Asal nak bayar makan, buat nak pergi kencing, buang air besar. Ada saja. Dia ni, inilah kenal namanya. Oh, macam ni. Tidur pula satu malam, 2 malam sana. Kejut-kejut subuh, tak bangun-bangun. Ya Allah. Nampak macam warak. Rupanya subuh payah bangun. Itulah baru kenal. Ambil kayu mop jolok baru bangun. Oh Allah, teruknya nak bangun dengan dia ni. Jadi kalau kenal, bukan kenal di surau yang kita jumpa. Bukan belum kenal sebenarnya. Kalau nak kenal, bermusafirlah dengan dia. Sebab itu dalam Islam ni, kita pergi umrah, kita pergi haji. Itulah kawan-kawan kita jumpa sebilik yang kita. 6 orang sebilik. Oh Allah, berdengkur. Nampak pakai serban tu kemas dah, elok dah. Tapi dia punya dengkur tak boleh tahan, dia kata. Tu belum yang gantung jemur dalam bilik lagi tu. Gantung sendiri, orang perempuan lagi teruk lah. Ya Allah, yang bergaduh, yang pentingkan diri sendiri, yang nak tunjuk dia hebat, nak tunjuk dia kaya, macam-macam. Allah bagi peluang, ni kau kenal orang ni. Kini kita belum kenal tuan, ini cuma kita jumpa-jumpa je. Okeylah, sebab tu jumpa senyum semua. Kalau kenal betul-betul, masa muka kan. Jadi ambillah peluang yang Allah bagi untuk silaturahim ini. Pertama sekali, baiki silaturahim. Baiki silaturahim. Yang kedua, pelihara adab. Adab kita dengan agama, adab dengan diri kita, adab kita dengan Rasulullah, adab kita dengan ulama, dengan orang-orang alim sebagainya. Sebab kalau benar kita kenal, maka kita akan beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasul. Bukan seperti orang Nasrani Yahudi yang mereka kata kenal tapi mereka tidak mau menerima. Mendengar penjelasan daripada ini, Sayyidina Umar pun berkata, Allah kurniakan taufik kepadamu ya Abdullah bin Salam, bahwasanya engkau adalah benar. Apa dia taufik? Ya, saya nak habiskan sikit tentang taufik. Jadi taufik satu hidayah. Hidayah petunjuk. Taufik ni satu pintu yang Allah buka untuk kita mudah beramal. Kita jadi mudah untuk beramal. Itulah taufik. Kita dapat hidayah dah. Kunci dah, jam loceng pukul 3 pagi nak bangun. Kring. Oh, tersedar. Alhamdulillah. Tapi tutup balik. Tutup balik. Allah. Tak dapat taufik. Pintu untuk beramal tu jadi berat. Dia jadi berat. Dengar dah azan, tahu azan. Hayya 'alas salah. Dah ada hidayah. Tapi tak datang, tak terangkat kaki datang ke surau. Semayang tapi kat rumah. Tak dapat taufik. Semayang tapi kat rumah, nak beramal untuk berjemaah berat. Itulah nama dia. Kita puasa itu hidayah. Tapi puasa yang sebenar-benarnya itu taufik. Jadi taufik adalah pintu yang menyebabkan kita jadi ringan untuk beribadah. Cuba tengok, orang kadang-kadang tak payah pun nak fikir nak derma berapa ringgit. Dengan sendirinya Allah ringankan dia. Hari ni nak derma 10 ringgit hari Jumaat. Dengan sendirinya ini ada taufik. Allah ringankan dia untuk beribadah. Dia nampak orang susah, dia nak belanja makan. Dia tengok orang kat kedai, dia nak makan, dia teringat ada satu orang tua situ, dia dengan hatinya ringan sendiri. Tak apalah, saya belanja, saya bayar. Padahal tak kenal pun. Ini orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala.
Jadi kita ni mohon kedua-dua sekali, mohon taufik dan hidayah. Ya Allah, kurniakan taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua ya Allah. Mudah-mudahan kami rajin beramal dengan agama-Mu, dengan taat kepada-Mu ya Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan izinkan kami untuk menjumpa dengan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim alaina ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Insyaallah kita sambung nanti minggu depan ke minggu 2, satu minggu lagi insyaallah, bergantung kepada calling dan SMS. Allah.